Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lan yu'akhkhirallahu nafsan idza jaa'a ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih tuan pengacara majlis yang dimuliakan, tuan pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ahadukum fa innahu yu'radu 'alayha maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi fa in kana min ahli al jannah fa min ahli al jannah wa in kana min ahli an-nar fa min ahli an-nar. Hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau adalah anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Mak dia bernama Zainab binti Maz'un. Dan Abdullah bin Umar ini memeluk agama Islam awal lagi, sejak daripada usia kanak-kanak lagi, dan bermula menyertai peperangan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam peperangan Khandaq. Mula-mula nak masuk dalam peperangan Uhud umur dia 14 tahun. Maka Nabi kata tangguh dulu, budak muda masuk peperangan Khandaq umur dia lebih 14 tahun, maka dia pun mula menyertai peperangan setiap kali bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Umar ni tuan-tuan, orang yang sangat berpegang teguh dengan asar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi buat, tempat mana, di mana, semua dia ulang balik, dia buat. Kalau Nabi pernah singgah tempat tu, kalau dia berjalan dia akan singgah. Kalau orang tanya dia, pak siapa kau singgah sini? Nabi pernah singgah di sini. Kenapa kau buat yang ni? Sebab Nabi pernah buat ini. Kenapa kau pergi sini? Sebab Nabi pernah duduk di sini. Ini nama dia Abdullah bin Umar. Dia meriwayatkan lebih daripada 1,600 hadis. Dan dia adalah termasuk sahabat yang fiqh, yang faqih di dalam bidang ilmu fiqh. Dan Abdullah bin Umar meninggal pada usia 84 tahun. Baik, kata Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ahadukum fa innahu yu'radu alaihi maq'adahu bil ghadati wal 'ashi." Sesungguhnya apabila seseorang daripada kamu mati, idza mata ahadukum, bila mati seseorang daripada kamu, fa innahu yu'radu, maka sesungguhnya akan ditunjukkan kepada dia maq'adahu, tempat tinggalnya, bil ghadah wal ashi, pada waktu pagi dan pada waktu petang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mati saja kita, Allah Ta'ala akan tunjukkan pada kita maq'ad. Maq'ad maknanya tempat duduk. Yang tuan-tuan sekarang duduk ni nama dia maq'ad. Kalau tempat duduk dia, maq'adahu, tempat duduk dia. Kalau tempat duduk kita, jadi tempat duduk ni dipanggil sebagai maq'ad. Kata Nabi, bila mati kita akan ditunjukkan tempat duduk kita, tempat tinggal kita. Tempat tinggal di mana? Di akhirat. Bila? Setiap hari, pagi sekali, petang sekali.
Di mana ditunjukkan? Ketika berada di dalam kubur. Dalam kubur pagi dan petang ditunjukkan mana rumah kita, sama ada dalam syurga atau dalam neraka. Subhanallah. Maka kata Nabi, fa in kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Maka kalau ditunjukkan pada dia tempat dia dalam syurga, maka dia ahli syurga. Wa in kana min ahlin nar, dan kalau dia adalah ahli neraka, fa min ahlin nar, maka dia adalah ahli neraka. Tuan-tuan yang saya muliakan, hadis yang kita baca ni adalah hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Satu perkara yang akan menimpa kita, yang wajib kita jumpa, yang pasti kita jumpa. Tapi sayang tuan-tuan, benda yang pasti kita jumpa, orang tak buat persiapan. Tapi benda yang belum tentu kita jumpa, yang tu yang orang sibuk buat persiapan. Berapa banyak orang yang tak sempat jumpa besok, tapi persiapan dia untuk tahun depan dah buat. Ada orang yang nak buat persiapan untuk perkahwinan, makan masa setahun. Setahun ambil masa untuk buat persiapan kahwin. Kad, kemah, balai, dewan, pelamin, konsep, makanan, jemputan. Setahun. Setahun dia buat persiapan untuk buat majlis perkahwinan yang belum tentu dia sempat sampai. Dan suka saya sebut satu perkataan yang nak menggambarkan pernikahan pada zaman sekarang. Orang sekarang bersedia untuk jadi pengantin, tetapi belum bersedia ramai untuk jadi suami isteri. Untuk majlis perkahwinan sedia dah. Duit, tetamu, jemputan, konsep, semua dah ready dah. Tapi yang dia belum ready ialah nak jadi suami. Yang belum bersedia ialah nak jadi isteri. Sedangkan nak jadi kahwin itu sehari je. Yang nak jadi suami isteri ni tak tahu berapa puluh tahun. Yang berapa puluh tahun tak bersedia. Yang bersedia hanya untuk sehari. Ini penyakit kita sekarang. Bandingan dia, yang mati ni bila-bila masa boleh berlaku. Yang tu tak buat persiapan. Yang dia buat persiapan ialah benda yang dia nak tinggal dalam dunia. Tuan-tuan cuba tengok persiapan-persiapan yang kita buat di dalam dunia. Ni macam kita sekarang ni, tak lama lagi ada negeri yang nak buat pilihan raya. Mesyuarat berapa puluh kali. Nak tentu calon berapa puluh kali. Nak buat macam-macam tuan-tuan. Padahal berapa ramai yang jadi wakil rakyat, lepas-lepas jadi wakil rakyat mati. Belum sempat bertanding mati dah. Begitulah bandingan dia. Ni tak lama lagi nak main bola sepak pula. Malam ni main bola, tak lama lagi main bola pula. Kemarin heboh Indonesia lawan dengan Argentina. Persiapan nak main bola tu, training pukul berapa? Daripada pagi sampai malam, malam sambung lagi, pagi malam. Pasal apa? Nak fit badan tu. Kita kadang-kadang untuk dunia ni bersungguh-sungguh. Tak lama lagi datang pula bulan 8. Apa persiapan dia? Menyambut kemerdekaan. Start bulan 7 dia mula berlatih, berkawat, buat perarakan, lintah langsung, lintah hormat semua. Bersungguh-sungguh betul. Ada orang yang itu satu bab untuk diri dia pula. Bila dengar cerita perut dah naik, badan dah boroi, kena masuk gym angkat besi. Angkat besi siang malam, pagi petang, siang malam, pagi petang. Letaklah berapa kilo pun angkat. Telur berapa puluh biji telan. Pil, vitamin, suplemen telan. Janji badan slim, janji badan berketui. Bersungguh-sungguh. Lepas 2 bulan tak pergi gym, kembung balik badan dia. Habis saja perarakan, sampah je banyak tepi jalan. Habis saja pertandingan bola sepak, stadium pun tak ada apa, balik rumah masing-masing tak ada apa. Menjerit dapat letih, kena kalah pula, lagi penat.
Tetapi persiapan yang sangat penting, yang Nabi kata, siapa yang paling cerdik, orang itulah dia. Apa dia? Mengingati mati. Yang tu orang tak buat persiapan. Jarang orang buat persiapan untuk menghadapi kematian. Masya Allah. Tuan-tuan yang saya muliakan, adakah kita nak mengingati kematian ini kena duduk di masjid, sandar kat dinding, berzikir, rumah jual, televisyen bakar, kereta humbalan lombong, ada isteri cerai, puasa siang malam pagi petang? Bukan. Nabi tak kata macam tu. Malah Allah pun tak kata macam tu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kamu bahagian kamu di akhirat, tetapi jangan lupa bahagian kamu di dunia. Allah pesan tu, cari yang akhirat dulu, tapi jangan lupa bahagian dunia. Baik, ada pula yang kata, ustaz, kita 50 akhirat, 50 dunia. Sama banyak, ustaz? Seimbang. Seimbang, ustaz. Dunia dengan akhirat kena seimbang. Tak betul. Tak betul. Akhirat kena lebih. Ni nama dia gelas. Tuan-tuan nak baca kopi dalam gelas ni. Kopi sama banyak dengan susu kah? Gula sama banyak dengan kopi kah? Tuan-tuan masak gulai. Gulai, santan tu sama banyak dengan garam kah? Kena seimbang lah, ustaz. Garam 1 kilo, santan 1 kilo, ikan 1 kilo, cili pun 1 kilo. Barulah seimbang, ustaz. Dunia 50, akhirat 50. Angka telanlah gulai yang buat daripada cili 1 kilo, garam 1 kilo, santan 1 kilo. Pergi telan kau. Kita membaca kopi susu, banyak mana susu, banyak mana gula, banyak mana kopi, banyak mana air panas. Ustaz, air panas 1 gelas, kopi 1 gelas, susu 1 gelas, gula 1 gelas. Hang telalah, kemudian muntah. Maka kita mengambil sesuatu mengikut kadar. Garam kita tak bubuh 1 kilo, kita bubuh secubit rasa kasih sayang. Kita tak bubuh, ada setengah orang kena bubuh Ajinomoto. Tak ada orang bubuh Ajinomoto 4 kilo pun kan, bila dia masak daging 4 kilo. Tak ada. Maknanya dia mengambil hanya pada kesesuaian. Dunia, benda yang tak ada apa-apa, ambil sikit untuk kamu hidup. Yang kamu kena lebihkan apa? Nun, akhirat. Itu yang dinamakan seimbang. Seimbang bukan maknanya 50-50. Tidak. Okey, dunia yang kita ambil tadi untuk apa? Untuk engkau beli akhirat. Awak kerja? Ya, saya kerja, ustaz. Kerja apa? Cikgu sekolah. Bagus. Gunakan cikgu sekolah untuk membeli akhirat. Niat ikhlas kerana Allah. Orang bagi gaji, ambil. Mengajar budak-budak, pahala berpanjangan. Alhamdulillah. Kerja jangan ponteng, kerja jangan tuang. Bila dapat duit, bayar zakat. Bila dapat gaji, bersedekah. Gunakan berkhidmat sebagai cikgu 34 tahun untuk akhirat. Silakan. Awak buat apa? Saya kerja driver Grab, ustaz. Bagus. Buat kerja elok-elok, jangan tipu, jangan cekik orang, jangan dicekik. Elok-elok bekerja, semayang jangan tinggal, puasa jangan lupa, ada duit pergi haji. Dan gunakan duit yang awak dapat untuk nafkah anak isteri. Gunakan duit yang awak dapat bantu mak bapak. Gunakan duit yang awak dapat infak pada jalan Allah. Jangan langsung kau tak ambil berat tentang akhirat. Yang ni yang dikatakan dunia. Orang yang cerdik ialah orang yang bekerja di dalam dunia tapi duk ingat pada mati. Bila dia ingat pada mati, dia tak rasuah. Bila dia ingat pada mati, dia tak akan tinggalkan semayang.
bila dia ingat akan mati, dia tak akan ambil benda haram. Pasal apa? Pasal dia adalah orang yang cerdik. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, yang pertama, kematian adalah pasti, kerana setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Di mana? Di mana mati? Surah Taha ayat 55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah kamu dijadikan, ke dalam tanah kamu akan dimasukkan, dan daripada tanah kamu akan dikeluarkan. Tutup buku. Tutup buku. Mati, hidup, tanah. Jadi kalau ada orang mendakwa bahawa dia duduk di stesen angkasa lepas 5 tahun, kalau dia mati macam mana? Ulang balik. Ada orang mendakwa dia tinggal di stesen angkasa lepas 5 tahun, 2 tahun, 10 bulan, 6 bulan. Baik. Mati di mana-mana pun mati, bukan? Ya. Tapi Allah Ta'ala sebut mati kamu di bumi. Tanam pun di bumi. Kalaulah stesen angkasa tu meletup, mayat mereka dikebumikan di mana? Kalaulah mereka mati waktu duduk di bulan, macam? Kena kaji balik tuan-tuan, betul tak betul adanya stesen angkasa lepas. Kena kaji balik, betul tak betul adanya manusia pergi ke bulan, sebab dah bercanggah dengan Quran. Antara orang yang mendakwa dia pergi ke bulan dengan ayat Al-Quran, mana yang tuan-tuan percaya? Antara orang yang mendakwa saya baru balik pada bulan dengan Al-Quran, mana yang tuan-tuan percaya? Wajib Quran. Dan hari ni ada orang kata kita pergi bulan, nak pergi planet Marikh pula. Buatnya dia mati di planet Marikh 8 orang tu, di mana depa nak dikebumikan? Di planet Marikh. Maknanya dah bercanggah dengan Quran. Allah Ta'ala kata kamu dikebumikan di sini, bukan tempat lain. Masya Allah tuan-tuan, senang nak menjawab teori. Al-Quran dapat memberikan jawapan dia. Ustaz, ya, sekarang orang perempuan tidak lagi perlu berkahwin sebab mereka boleh dapat anak melalui proses klon. Contoh, ambil benih dia, proses masuk dalam rahim sendiri, mengandung, dan akan keluar mukanya muka macam mak dia. Nama dia klon. Jadi tak perlukan lelaki-lelaki, tak perlukan lagi suami. Mereka boleh dapat anak yang diambil daripada benih perempuan itu sendiri, tanpa perlu melalui persetubuhan laki-laki. Ini teknologi sains, Ustaz. Maka orang berkata, wow, bravo, oh yeah, awesome. Jawapan dia sangat-sangat bercanggah. Allah Ta'ala sebut manusia ni jadi min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Jadinya manusia ni daripada benih yang terpancar laki-laki dan perempuan. Jadi tuan-tuan, apa jua yang orang kata, sandaran kita ialah Al-Quran. Cukup. Ada pula agama yang baru, nama dia agama Scientology. Ni agama yang baru. Apa dia pahaman Scientology? Salah satunya ialah manusia yang mati boleh dihidupkan semula. Maka mayat orang yang Scientologis akan disimpan, dan mereka yakin satu hari mayat ni akan hidup, dan mereka berupaya menghidupkan mayat. Tuan-tuan yang saya muliakan, Allah Ta'ala kata mati adalah mati. Habis, tutup buku. Melainkan kalau nantilah Dajjal datang gamaknya. Baik. Dan tidak ada siapa yang tidak merasai kematian. Kita sekarang ini semuanya hidup berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwaja. Tinggi pasangan dia rendah, gemuk pasangan dia kurus, hitam pasangan dia putih. Mati pasangan dia hidup, hidup pasangan dia mati. Kita sekarang ni semua dah bertunang. Bertunang dengan apa? Mati. Cuma tak perasan bila nak dinikahkan.
Bila tarikh ijab dan kabul, akad dan kabul? Bila tarikh dikebumikan, kita tak tahu. Dah bertunang ni. Bertunang dengan apa Ustaz? Dengan mati. Bila akan adanya ijab kabulnya Ustaz? Wallahu alam. Siapa naib qadinya Ustaz? Malaikat maut. Di mana tempat kendurinya Ustaz? Dalam kubur. Siapa tetamu yang akan makan kenduri nanti Ustaz? Ulat. Apa jamuannya nanti Ustaz? Daging kita, tulang kita. Yang kita duk kata kita ni segak, cantik, lawa semua, dalam kubur tak cantik dah. Tunggulah masa sehari, tunggulah masa 2 hari, perut membesar, muka membengkak, mata terkeluar. Sampai satu hari perut pecah, meletup, keluar segala ulat. Itulah kesudahan kita. Yang tinggal hanyalah tengkorak, rangka. Sampai puluh-puluh tahun rangka pun tak jumpa dah. Dan kata dia lagi, tidak ada yang kekal di dalam alam buana ini melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah saat kematian itu digambarkan kesudahannya sama ada syurga dan neraka. Apa pentingnya mati? Dalam hadis ni dia sebut, nak tahu ahli syurga, nak tahu ahli neraka, yang mati itu merasai. Macam kita ni Ustaz, yang hidup, yang belum mati, kita tengok orang mati, kita boleh tahu ke Ustaz, dia ahli syurga ke, dia ahli neraka Ustaz? Macam kita ni Ustaz, boleh tahu ke? Tuan-tuan yang saya muliakan, semua daripada kita ada pengalaman. Ni adik kita baju biru, dah sunat belum? Belum. Sunat dah? Belum sunat lagi. Abang sebelah sunat dah? Tanya pada dia. Pengalaman bersunat. Bro, sunat macam mana? Bunyi hu dulu. Sakit tak tahu. Hu dulu. Lepas bersunat rasa macam mana? Oh, rasa seronok, boleh ngorak orang perempuan nak menikah. Masa bersunat apa kau rasa? Nampak? Kita tengok abang kita bersunat, kita tengok. Lepas tu kita tanya dia, "Abang, macam mana rasa bersunat?" "Pedih, macam kerengga gigit je." "Oh, okey lah. Kita pun tengok abang kita. Wah, dah besar sekarang. Tak lama lepas itu kita pula bersunat. Oh, ini rupanya bersunat. Tak lama selepas itu, tiba-tiba kita tengok abang kita panggil kita dengan suara yang lain. "Oi, Aiman. Aiman." Kita ingat siapa dia? Lah, rupanya abang kita. Suara dia besar, garau-garau. "Kenapa abang mak suara lain mak?" Itu tandanya sudah akil baligh. Lah, suaranya besar, misai dah ada, halkum dah keluar, janggut pun dah tumbuh. "Bang, macam mana rasa akil baligh bang?" Oi, suara besar. Tak lama lepas itu adik dia pula lagi besar suara pada abang. Abang lagi besar pada abang tadi entah. Oh, begini rupanya akil baligh. Tak lama lepas itu abang kita pun tuan-tuan, pengalaman dia convocation, pakai topi sengit. Kita pun merasa pakai topi sengit lepas itu. Abang kita buat balik rumah, kereta pertama King. Masa tu kita sekolah menengah, abang buat balik King dengan bangganya, buat balik Myvi. Masya Allah. Tak lama lepas itu kita pun kerja, kita pun pakai King. Tak lama lepas itu abang tukar H, kita pun tukar Honda. Tak lama lepas itu abang merasa macam mana bertunang dan berkahwin, kita pun ikut. Macam inilah pengalaman berkahwin. Abang kita dapat anak, pengalaman kita pun abang dapat anak, kita pun dapat anak. Tak lama lepas itu kita bye-bye abang dekat tabung haji. "Abang, bye-bye, selamat mengerjakan haji." Tak lama lepas itu kita pun merasai pengalaman mengerjakan haji. Ada satu lagi pengalaman yang belum kita jumpa, pengalaman mati.
Segala pengalaman lain boleh cerita. Pengalaman buat haji boleh cerita, pengalaman naik kapal terbang boleh cerita, pengalaman perang boleh cerita, pengalaman kena colik boleh cerita, pengalaman hijrah boleh cerita. Tetapi pengalaman mati tak ada siapa boleh cerita. Tuan-tuan boleh buat forum, tulis sini, forum pengalaman mati. Yang datang semua mayat. Arwah Haji Dollah, arwah Haji Bidin, arwah Haji Mat, moderator arwah Ustaz Allah. Ya, macam mana Haji Dollah pengalaman pertama dalam kubur? Saya mati tahun 78. Ada tak tuan? Tak ada. Yang lain boleh kongsi, pengalaman lain boleh kongsi. Pengalaman mati tanggung seorang-seorang. Pengalaman mati tanggung seorang-seorang. Dan hari ni kita boleh tengok macam mana mayat. Dan satu hari orang pula tengok mayat kita. Baik, waktu inilah Nabi sebut kepada kita. Nabi kata, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Siapa-siapa yang suka berjumpa dengan Allah, Allah suka jumpa dengan dia. Dan siapa-siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci jumpa dia. Masya Allah. Ulang balik. Nabi kata apa? Siapa yang suka berjumpa dengan Allah, Allah suka jumpa dia. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah benci jumpa dengan dia. Tuan-tuan yang saya muliakan, adakah kita kena minta mati? Ya Allah, nak mati. Ya Allah, nak mati. Adakah kita nak pergi Mekah tak payah bawa baju, beg? Hajah, nak pergi haji tak payah bawa beg ke, selai sepinggang. Saya pergi ke sana untuk mati. Saya bercita-cita mati depan Kaabah. Balik-balik tak mati, beranak 4 beg buat balik sini tuan. Bercicit beg dia. Tak mati-mati pula tu. Bukan maknanya siapa suka jumpa Allah dia nak mati, bukan. Maksud hadis ini ialah ketika dia berada di ambang sakaratul maut, dan pada waktu itu hidung kau jatuh, telinga kau jatuh, ini tanda-tanda nak mati. Akak-akak yang pegang handphone tu boleh buka kamera, pusing gambar sendiri, tengok hidung jatuh ke belum, hidung terpacak ke tak apa. Tanda-tanda nak mati tu. Kita tengok orang sakit, kita ziarah orang nazak, hidung jatuh dah, telinga jatuh dah. Orang yang pengalaman dia panggil anak-anak, jangan tinggallah mak bapak korang ni, mak ni jangan tinggal, jangan pergi mana-mana pula, tunggulah. Itu tandanya nak mati. Yang kedua, tanda nak mati, sakit teruk, diam seminggu sakitnya, makan tidak, apa tidak, ada nganga. Hari ke-8 celik mata, abang mak dah sedar, alhamdulillah, ambil air tuang 1 jam bagi kat mak tu, mati pula dah, lemah minta dia. Janganlah kau tuang dengan jak-jak tu, kau bagilah straw dia minum. Sakit teruk, tiba-tiba sembuh. Sakit dah, koma, tak sedar dah, tiba-tiba boleh jaga. Jaga-jaga, Allah bagi sekejap je, sehari Allah Ta'ala bagi kat dia. Kok-kok nak minta maaf, kok-kok nak wasiat, kok-kok anak-anak nak minta ampun. Selepas itu tuan-tuan tengok, kebanyakan dia semua inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jangan duk seronok sangat bila mak kita seminggu koma, tiba-tiba sedar. Padahal doktor kata dah tak ada harapan, oksigen 10%. Apa lagi harapan? Segala organ dah habis out, kuman merebak satu badan. Tiba-tiba mak cakap,
Bukan minta nak mati pula, bukan, tapi itulah kebiasaan dia. Baik, selepas itu awak tengok. Awak tengok masa dia nak mati macam mana rupa dia. Kerana pada masa itu didatangkan kepada dia malaikat. Didatangkan kepada dia, ditunjukkan oleh Allah rumah dia dalam syurga. Waktu dia nak mati, maka dia seolah-olah nak ambil benda yang dia nampak tu. Seolah-olah dia nak pegang. Dan wajah dia tersenyum. Seronoknya tempat yang sangat menyeronokkan. Wajah dia tersenyum, dia gembira, dia ketawa, dia seronok. Maka itulah tanda dia seronok berjumpa dengan Allah, maka Allah pun seronok jumpa dengan dia. Tapi kalau ketika sakaratul maut, bila ditunjukkan tempat dia dalam neraka, dia geleng kepala, dia tak mau, dia melompat, dia menjerit, dia ramah tangan sana, dia ramah sini, terangkat punggung dia, terangkat perut dia, kadang-kadang sampai terkencing dia, kadang-kadang sampai terberak waktu malaikat cabut nyawa dia. Dia gelisah, terbeliak mata dia, tenganga mulut dia. Maknanya dia benci nak berjumpa dengan Allah, maka Allah pun benci berjumpa dengan dia. Dua keadaan ini saya, tuan-tuan. Sekarang kita boleh tengok orang yang mati keadaan dia A atau keadaan dia B. Satu hari nanti orang pula akan tengok keadaan kita A atau B. Sebab itu kita boleh merancang kematian kita. Bukan merancang tarikh, bukan merancang bila, bukan merancang di mana. Kita merancang supaya mati kita husnul khatimah. Macam mana kita buat perancangan betul-betul, berapa jam kita angkat besi supaya badan ada six pack, supaya kita menang main bola, training siang malam, supaya bila ambil penalti gol, supaya bila ambil side kick gol, bila buat tenangan jauh gol. Kita boleh rancang supaya pembarisan kita kemas, naik kapal terbang, buat pertunjukan 5 jadi kemas. Kita rancang, akhirnya berjaya. Kenapa tidak merancang supaya mati kita menjadi baik? Sedangkan inilah yang kekal abadi. Sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan, ada seorang yang bernama Sa'id bin Al-Musayyib. Sa'id Al-Musayyib ni tuan-tuan, dia sakit dan dia hampir kepada kematian. Sakit, dia orang sakit, dan anak dia pun tahu bapa dia ni nak mati dah. Maka anak tadi ni, anak perempuan dia menangis. Dia kata pada anak dia, "Wahai anakku, janganlah kamu menangis. Kerana aku sembahyang di Masjid Nabawi dan tidak pernah tinggal takbir yang pertama bersama imam di Masjid Nabawi selama 40 tahun. Tak payahlah menangis. Alhamdulillah." Dia kata dekat anak dia, "Tak payahlah engkau menangis. Aku ni sembahyang dalam Masjid Nabawi 40 tahun, tidak pernah ketinggalan takbir yang pertama bersama imam. Tak payahlah engkau nangis." Subhanallah. Tuan-tuan bayangkan 40 tahun sembahyang setiap waktu, tak pernah miss takbir yang pertama. Apa yang dia buat persiapan untuk mati? Kita pula tiap-tiap hari terbis, bukan kata takbir yang pertama, takbir Allah sekali pun miss. Sampai-sampai tu imam tahiyat lah. Ada yang langsung miss, dia hanya datang hari Jumaat saja. Ada yang miss hari Jumaat, sibuk bawa isteri pergi ke Aion. "Abang, hari ni kita lunch dekat luar. Jom." Hari Jumaat tuan-tuan.
makan daging steak. Orang sembahyang Jumaat, dia dengan isteri dia makan steak, makan es krim. Kemudian, ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga. Orang lain datang sembahyang subuh 5:30, dia bangun 8:30. Ya Allah, masuklah aku dalam syurga. Orang lain setiap waktu sembahyang subuh berjamaah, dia pula langsung tak pernah subuh. Kemudian, ya Allah, jauhkanlah aku daripada api neraka. Macam mana tuan-tuan? Kalau kita yakin kepada kematian, sepatutnya persiapan kita tu lebih. Adik, tingkatan berapa? Tingkatan 3. SPM bila? Lagi 2 tahun, 3 tahun. SPM selalu bulan berapa? Tak tahu. Awak tak ada SPM lah. Anak kita nak SPM tahun ni, tuition berapa kali seminggu? Tuition berapa kali? Kuku nak dapat 9A, 11A, kuku nak dapat hadiah Y3 suku. Hari ni kalau dapat 11A dapat hadiah Yamaha Y3 suku. Maka cuba tuan-tuan tengok anak kita ambil SPM, tuition, online tuition, tak cukup offline, online lagi. Yang di sekolah tu cikgu dah pakar dah, belum cukup. Pusat tuition sepanjang jalan tu, tuan-tuan tak tengok tu, iklan tu, bagus pusat tuition tu. Kami telah memintarkan lebih, memintar bagus tu. MC apa ke nama online dia tu, hebat tu. Lagi cikgu bagi latih tubi kursus minggu lepas. SPM lagi 6 bulan, 7 bulan, kursus persiapan SPM, teknik menjawab soalan tahun lepas. Yang mati ada kau pergi tuition? Ada buat kelas tambahan persiapan untuk mati? Tidur lena, langsung tak ada tambahan. Semayang tambahan tak ada? Tak ada. Saya betul-betul 5 Ustaz. Puasa tambahan tak ada. Puasa sunat ada. Hari ni saya nampak tuan-tuan ada meja, ada kerusi di luar. Meja apa tu tuan? Untuk orang berbuka puasa. Sempena 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Oh, ada puasa ni? Ada puasa ni? Dia tanya tuan. Aku ingatkan puasa Ramadan saja. Puasa Ramadan tu yang rukun. Yang sekarang ni 1 sampai 9 ni nak sampai kepada 10, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wal fajr walayalin ashr. Surah Al-Fajr, demi waktu siang, demi waktu fajar, demi waktu subuh, demi waktu yang mengoyakkan malam. Apa dia makna fajar? Fajar maknanya koyak, mengoyakkan. Malam rapat. Bila dia koyak jadi siang, nampak cahaya, maka dia dipanggil fajar. Orang kita panggil subuh, orang kita panggil siang. Dalam Quran sebut wal fajr. Mari belah orang utara, dia panggil fajri nenah. Astaghfirullahalazim. Dia letak pada nenah pula dah, kuih fajri pula dah, kuah fajri. Walayalin ashr, dan malam yang 10. Demi siang dan malam yang 10. Ulama-ulama bincang, apa dia siang, apa dia malam yang 10? Maka mereka sepakat mengatakan bahawa, jumhur mengatakan bahawa 10 siang ialah 1 sampai 10 Zulhijjah. Siang yang paling istimewa di sisi Allah 1 sampai 10 Zulhijjah. Malam yang paling istimewa di sisi Allah 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Saya ulang balik. Kalau orang tanya kita,
siang mana yang paling baik di sisi Allah? Siang 1 sampai 10 Zulhijjah sekarang. Malam mana yang paling baik di sisi Allah? 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ustaz, siang yang 10 terbaik, saya nak buat apa? Puasa sunat 1 sampai 9. Hari 10 kau hari raya kau buat korban. Ustaz, 1 sampai 10 apa yang patut saya buat yang terbaik? Awak berkorban? Ya. Simpan misai, simpan janggut, jangan gunting, simpan kuku, jangan potong, sampailah hari awak berkorban nanti baru awak buang. Ustaz, saya tak korban, takkan saya nak simpan misai Ustaz? Awak nampak itu tabung? Ada 3-4 tabung. Awak sedekah. Amalan yang sangat baik Zulhijjah, sedekah. Ustaz, saya tak ada duit nak sedekah Ustaz. Kalau gitu, awak bangun semayang malam 10 hari ni, bangun semayang malam. Ustaz, saya kalau tidur mati Ustaz. Kalau begitu, awak banyakkan bertaubat dan beristighfar 10 hari ini. Ustaz, saya tak ada dosa Ustaz. Kepala otak engkau ada je jawapan. Orang cakap A, kau cakap B, orang cakap B, kau cakap C. Buat ini tuition untuk mati. Anak kita mencari cikgu pakar untuk matematik tambahan. Anak kita mencari cikgu yang pakar untuk sains. Kenapa kita tidak mencari murabbi yang pakar yang nak membimbing kita supaya mati kita selamat? Padahal berapa banyak orang di sini yang SPM dia ada ke tak ada, rezeki sama. Contoh, cuba tengok Bill Gates tak ada SPM, kaya. Kalaulah kata pergi sekolah ni nak kaya, Steve Jobs kaya, Ronaldo pun kaya, tak ada SPM pun. Messi kaya elok. Yang paling kaya Harry Maguire, elok aja tuan-tuan. Jangan kira kita pergi sekolah untuk cari rezeki. Kita pergi sekolah untuk tuntut ilmu, tapi rezeki atas usaha. Begitulah tuan-tuan bandingan. Nak dapat ilmu yang bagus, kena cari guru yang bagus. Nak dapat kematian yang baik, kenalah berkawan dengan orang baik. Akak-akak yang belum kahwin, carilah suami yang baik, yang boleh bimbing. Bukan cari suami yang dulu kita pakai jubah, lepas-lepas kahwin pakai skirt. Abang-abang, kita dah kahwin, carilah jodoh yang baik untuk anak-anak, supaya dia boleh bimbing anak kita mati dalam baik. Saya jumpa tuan-tuan satu mak, dia minta saya ni buat air penawar. Orang kita ni tak habis-habis air penawar, air pelembut hati. Saya tanya, apa masalah? Saya tak ada masalah Ustaz, masalahnya anak saya. Laki perempuan? Perempuan. Kahwin dah. So apa masalah? Isap vape. Siapa? Anak. Mana dia belajar isap vape? Suami dia. Dua-dua suami isteri balik ke rumah, vape Ustaz oi. Saya kata elok, tak lama lagi makcik pula vape. Pelik tuan-tuan hari ni. Mak bapak tak rasa apa lah mengkahwinkan anak dengan orang tak jenis. Apa rasa tuan-tuan? Anak kita isap dadah sebab suami dia penagih dadah. Suami isteri isap dadah depan anak yang umur 2 tahun. Agak-agak anak tu umur 4 tahun isap apa tuan-tuan? Kita hanya memikirkan untuk dunia, tapi kita tak pernah fikir dengan siapa yang kau patut berkawan, yang patut kau kahwin, supaya mati kau nanti ada selamat. Sebab Allah dah sebut dalam Quran, ku anfusakum wa ahlikum nara.
jaga diri kamu dan jaga anak kamu, keluarga kamu daripada api neraka. Ada seorang ulama tuan-tuan, nama dia Al-A'mash. Al-A'mash Sulaiman bin Mahran. Begitu juga dia ketika dia nak mati. Bila dia nak mati, biasa yang sedih kuat siapa dia? Anak dia, anak perempuan. Dia kata kepada anak dia, janganlah kau menangis dan bersedih, sebab aku nak mati, tak payah sedih. Demi Allah, aku tidak pernah meninggalkan jamaah di dalam solat selama 60 tahun. Masya Allah. Macam mana tuan-tuan kita nak lawan dengan ulama-ulama dulu kala? Dia orang semayang jemaah saja 60 tahun. Dia orang ada tak menatang ni? Dia orang tak ada tuan-tuan. TikTok apa semua ni tak ada. Kita duk ada menatang ni, berapa banyak dosa kita tengok. Bangun pagi, buka Telegram dulu. Bangun pagi, buka WhatsApp dulu. Sementara nak pergi sembahyang subuh tu, tengok TikTok dulu. Sebelum tidur, tengok TikTok dulu. Yang dewa ni pula, jangan kata TikTok pun tak ada, tag apa pun tak ada. Ni, satu. Yang dewa ni pula, bangun tidur, Quran. Sebelum tidur, Quran. Tengah-tengah tidur, bangun, Quran. Hari ni ada orang mendakwa dia lebih alim daripada orang dulu. Hari ni ada ustaz mendakwa dia lebih alim daripada Imam Syafi'i. Pelik tak tuan? Alim saya, waktu saya duduk di hotel tadi, saya tengok pegawai dia tudung tak pakai. Nak ambil kunci tu, takkan nak pejam mata, tak situ. Pi rabak dia pula. Tu tak mana tu. Nak banding dengan Imam Syafi'i, dia tengok apa tuan? Duduk dalam hotel, cuci badan sembahyang, Allahu Akbar, buka televisen pula. Oi, bagus Oi, bagus. Imam Syafi'i ada ke televisen? Apa pun tak ada tuan-tuan. Mata ni jaga. Boring lah. Buka radio lah. Buka radio pula, lagu-lagu hak zaman 50-an punya. Boring lah. Buka lagu sekarang. Duk dengar muzik tu saja daripada subuh sampai ke malam. Ulama dulu, radio apa pun tak ada. Telinga ni punya bagus. Tiba-tiba hari ni ada orang kata dia lagi baik daripada ulama dulu. Pelik tuan-tuan. Nah, hang sembahyang jemaah pun tunggu Jumaat. Yang kita duk baca ni sembahyang jemaah dia 60 tahun, tak pernah miss takbir yang pertama. Aku nak mati, aku jaga solat aku. Jadi tuan-tuan, tajuk kita malam ni senang ya. Persiapan orang yang nak mati ni. Kehidupan orang yang mencintai kematian. Malam ni saya ambil satu ya, solat. Jom, kalau kita percaya yang kita akan mati, kalau kita nak buat persiapan akan mati, nombor satu malam ni, susah cerita banyak. Kita cerita tentang sembahyang saja. Sebab itu Nabi SAW sebut, yaqidu syaitan ala qafiyah ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqad. Nabi SAW berkata, bila kita tidur saja, malam sat lagi, ni malam lah, sat lagi kita nak tidur, apa berlaku? Kata Nabi, asyaitan yaq'idu, syaitan ikat badan kita ni dengan 3 ikatan. Syaitan akan balut badan kita ni dengan 3 ikatan. Yang pertama dia kata, yadribu kulla uqdatin makanaha alaika lailun tawilun. Tuan-tuan,
Malam ni dapat satu benda sudah. Lailun tawilun. Malam masih panjang. Malam masih panjang. Malam masih panjang. Arab dia lailun tawilun. Lailun tawilun. Lailun tawilun. Jadi malam ni dapat ni cukup. Abang, Ustaz Kazim baca apa? Lailun tawilun. Yang lain, yang tu saja abang dapat. Apa makna dia abang? Malam masih panjang. Siapa yang kata tu abang? Syaitan. Bila syaitan kata abang? Bila kita tidur, bila sampai waktu pagi, bila sampai nak masuk subuh, syaitan akan cakap, lailun tawilun, tidur, malam masih panjang, tidur bro, tidur, awal lagi. Setiap malam Kak Leha, itu yang langsung tak sedar. Siapa Ali? Sahabat Nabi yang dijamin syurga. Siapa isterinya? Fatimah binti Rasulullah. Siapa bapa mereka? Siapa mertuanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulang balik. Nabi Muhammad ada anak nama dia Fatimah. Nabi Muhammad ada menantu nama dia Ali. Ali siapa? 10 sahabat yang dijamin syurga. Siapa Fatimah? Di antara perempuan yang menjadi penghuni syurga, ketua wanita dalam syurga. Siapa Rasulullah? Rasulullah lah. Tuan-tuan tahu, dulu sebelum Nabi Muhammad sampai kepada Madinah, Nabi buatkan masjid dekat Quba. Dekat situ juga mula-mula Sayyidina Ali duduk sebelum masuk ke Madinah. Tuan-tuan tahu tak Nabi Muhammad apa dia buat? Assalamualaikum. Dia pergi rumah siapa? Rumah Ali. Dia pergi rumah siapa? Rumah Fatimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasulullah, subuh tadi kamu bangun tak? Soalan Rasulullah kepada Sayyidina Ali, kamu sembahyang tak? Bayangkan tuan-tuan, Sayyidina Ali tu sahabat. Sayyidina Ali tu budak-budak yang masuk syurga paling awal. Sayyidina Ali tu sahabat yang dijamin syurga. Anaknya pun anak Rasulullah. Tapi bapa dia, Rasulullah, tetap tanya, sembahyang tak? Kalau kita jadi imam, balik kampung agak-agak mertua tanya. Kalau saya ni ustaz, balik kampung agak-agak mertua berani tanya, Kazim, sembahyang? Kalau anak kita tu DO, balik rumah agak-agak bapak tanya tak, dah sembahyang belum? Kalau anak kita tu inspektor, agak-agak tanya tak? Anak inspektor perempuan, dah sembahyang dah lah? Oh Lela, dah sembahyang Lela? Ayah siapa? Ayah Lance Corporal. Ah sudah tuan-tuan. Kebetulan ayah dia Lance Corporal pula, dia inspektor. Tobatlah home, tak berani tanya. Nabi Muhammad tanya pada Ali. Sayyidina Ali tu tuan-tuan, apa jawab Sayyidina Ali? Kalau Allah bangkitkan saya bangkitlah. Itu jawapan dia. Nabi marah. Nabi keluar, Nabi tepuk di paha dia. Nabi tepuk paha Nabi keluar. Nabi baca satu ayat dalam Quran, manusia ni suka bantah, manusia ni suka menjawab. Sayyidina Ali bila dengar Nabi cakap macam tu, oh sudah, tak berani jawab dah lepas tu. Sebab hari ni ada orang cakap, hang tak bangkit subuh ke? Allah tak kejutkan saya. Nak macam mana? Saya memang tak sedar sungguh lah. Kamu tak buat korban ke tahun ni? Allah takdirkan saya tak buat korban. Nak buat macam mana? Semua dia salahkan Allah. Allah ni, Nabi Muhammad baca tu, sesungguhnya manusia ni banyak bantah. Kalaulah dia ingat kepada mati, dia tak bantah.
Dia takkan bagi satu alasan. Allah tak kejutkan saya, Allah tak datangkan saya rezeki, Allah tak bagi pada saya peluang untuk buat korban. Masa bila engkau? Awak dah tahu dah korban nanti akan berlaku 10, 11, 12, 13. Awak tahu korban akan berlaku? Bila awak tahu? Sejak 40 tahun dulu. Kenapa awak tak simpan duit? Exhaust awak boleh beli. Kereta nombor 3 awak boleh beli. iPhone 6,000 awak boleh beli. Korban 800,500 awak tak boleh bagi. Awak kata awak cinta pada Allah. Ada yang beli kasut sokan 5,000. Kasut dia. Ada yang beli basikal 25,000. Ada yang beli RX 40,000. Tapi bila ajak masuk korban 850, tak apalah, bagi orang lain dululah. Dia gelak je tuan. Di mana yang tanda cinta pada Allah? Ustaz, saya tak mampu. Helmet awak, saya tadi duduk dekat hotel tu, bawah dia kedai helmet. Saya berhenti tengok, cantik gila helmet ni. Ada orang beli ke mahal-mahal macam ni? Dalam hati saya jawab, kalau tak ada orang beli, tak ada lah orang jual. Maknanya kalau ada kedai, adalah pelanggan dia masuk. Kalau harga helmet ribu-ribu, kenapa kita tak boleh berkorban untuk Allah sedikit? Malu kita tuan-tuan. Malu. 3 bukan, hari Ahad lepas, 3 hari lepas, betul? Datang satu makcik, anak dia pimpin, nak jumpa Ustaz Kazim. Saya pula ada lawatan ke sekolah saya. Pukul 1:10 dekat Zohor lah, baru boleh jumpa. Datang heret kaki, datang stroke. Kenapa kak? Saya nak korban. Yang saya tak boleh lupa tuan-tuan, dia duk cari duit tu. Duk cari duit, susun seketui, sehelai. Dengan tangan terketar, lutut terketar, kepala pun terketar, nak buat korban. Habuan nak mati. Yang kita ingat ialah habuan nak hidup. Beras di rumah 4 kampit. Peti ais, bukan kata ayam mati, ayam hidup pun ada dalam peti ais. Dia terketar-ketar ayam tu, tahan sejuk. Sardin tin 8, Maggi 10 paket, tepung 10 paket. Senang mak, kalau jadi apa-apa makanan stok dah ada mak. Tapi untuk mati awak. Sebab tu bila kita tidur, syaitan ikat kita. Dia ikat kita dan sepanjang malam dia cakap lailun tawil, tidur, malam masih panjang, tidur. Sebab tu kita nak lawan setan tu, masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sejam sebelum masuk subuh. Tu tujuan dia. Bila pagi-pagi dengar azan, memekak ajalah masjid ni. Aduh, kena hantar surat bantahan ni. Ada setengah tak bantah. Tengah malam dia panjat, dia potong wire speaker. Yang Tok Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pengurusi datang, mic tak buka. Dah buka. Tekan tolak, buka tutup. Apa sal amplifier ni? Rupa-rupanya tuan-tuan, mic 4 di atas semua dia potong.
Ustaz pernah kena. Saya cakap tu pasal saya kena. Dia tak suka. Dengan azan itu, orang yang duduk di rumah bangun. Bila dia bangun saja tuan-tuan, terputus satu ikatan syaitan tadi. Bila dia sebut Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilahin nusyur. Alhamdulillah. Pukul 5 aku bangun, 5:30 aku bangun. Alhamdulillah. Setan buang satu ikatan, putus. Dia pun ambil kain tuala, masuk bilik air. Bila masuk bilik air tuan-tuan, dia berwuduk. Putus satu lagi ikatan. Dia start motor ke, dia tak start motor ke, dia main semayang di sini ke, dia semayang di rumah ke, Allahu Akbar. Tiga-tiga putus. Maka orang yang telah putus 3 ikatan tadi, apa akan jadi kepada dia? Akan jadi kepada dia ingatan dia bagus, cergas jiwanya. Dia akan jadi orang yang kuat. Tetapi kalau dia tak buat satu, dia tak buat 2, dia tak buat 3, orang ni akan jadi lemah dan malas. Tuan-tuan yang saya muliakan, bagaimana nak bolehkan semayang awal? Bagaimana nak bolehkan kita ni boleh bangun awal supaya kita boleh jadi orang baik, jaga semayang? Tuan-tuan yang saya muliakan, dalam kitab sebut seboleh-bolehnya tidur awal. Balik rumah ni tidur. Tapi sayang tuan-tuan, pukul 12 tak tidur, pukul 1 tak tidur, pukul 2 tak tidur. Saya duduk satu hotel, bawah dia restoran, tak tidur saya. Orang kuat menyimbang tu naik ke atas. Yang masak pula bau naik ke atas. Lalah benar, bila lah aku nak tidur. Pukul 3 tak tidur, pukul 4 tak tidur, pukul 2 tak tidur. Yang kita pergi Australia, pukul 10 malam dah gelap, 6 malam dah tak ada orang, 8 malam kereta sunyi sepi. Yang Australia, yang England tuan-tuan, bukan negara Islam, senyap sunyi. Malam minggu baru ramai. Yang kita ni pula tuan-tuan, malam lagi hidup. Kemudian kita bercita-cita nak bangun malam, rentilah. Yang kedua, bagaimana nak membolehkan kita semayang malam? Insya-Allah tidur qailulah sebelum zuhur. 12:30 tidur sekejap, insya-Allah boleh bangun semayang malam. Yang ketiga, jangan buat kerja berat-berat sebelah siang. Kerja tak berhenti, lama-lama bila malam nganga, langsung tak sedar. Yang keempat, apa yang perlu kita buat supaya kita ini senang bangun malam? Jangan makan banyak, jangan minum banyak. Bersederhanalah, insya-Allah membolehkan bangun semayang malam. Dan yang terakhir tuan-tuan yang saya hormati, kenapa saya nak ajak pada tuan-tuan semayang berjamaah? Kenapa saya nak ajak pada tuan-tuan semayang malam? Sebab saya duk jaga orang tua-tua lebih daripada 17 tahun. Saya ada pondok orang tua 2005 sampai sekarang. Dan saya melihat kematian seorang demi seorang. Saya uruskan kematian mereka seorang demi seorang. Bulan Ramadan baru ni ada 4 orang. Minggu lepas ada seorang. Maklumlah orang tua-tua. Ada seorang perempuan, nama dia Hajah Ainun. Dia duduk di sekolah saya daripada tahun 2005. Suami dia lumpuh. Suami dia jaga masjid
nak pergi sembahyang di masjid, orang mabuk langgar dia, langgar lari, badan dia ada besi, pinggang dia, tulang dia patah, kaki ni besi, tak boleh berjalan daripada 2005 sampailah dia mati sebelum Covid. Suami dia bela suami dia berbelas-belas tahun, tak pernah tinggalkan suami dia. Jangan kata Kuala Lumpur, Ipoh pun dia tak pernah keluar. Kerja dia berbakti pada suami dia yang lumpuh. Bila suami dia mati, saya bawa dia mai ke Kuala Lumpur. Dia tengok KLCC, dia tengok. Bayangkan tuan-tuan, 15 tahun tak pernah keluar pada pondok. Saya bawa dia pergi umrah. Tu nama dia Haja Ainun. Dan dia mati Ramadan yang lepas. Apa amalan dia? Amalan dia tiap-tiap malam sembahyang malam. Tiap-tiap malam baca Quran. Dia kata, Ustaz, saya ni nak mati. Saya tak mau fikir apa dah. Saya tak mau dah. Rumah ada, kereta ada, semua tinggal ke anak. Dia duduk di surau, duduk di pondok sampai akhir hidup dia. Dan dia pula kena kanser 6 bulan saja. Tiba-tiba kena kanser. Dia kata, Ustaz, saya redha kalau Allah nak ambil saya sebagai kanser. Hari dia terakhir tuan-tuan, saya pergi rumah dia. Saya pergi ke pondok dia. Saya tak tengok pondok dia, saya tak masuk pintu dia, saya duduk kat tepi sini. Aja, buat apa? Ustaz, tak ada buat apa, baca Quran sikit sementara nak tunggu zuhur. Okey, Aja sihat? Alhamdulillah. Dah makan belum? Belum. Jangan lupa makan. Ubat? InsyaAllah. Okey Aja, saya balik dulu. Baik. Sebelum zuhur, subuh dia baca Quran. Jiran sebelah pondok dia dengar dia baca Quran daripada 3:30 pagi. Lepas sembahyang subuh meninggal. Bayangkan tuan-tuan, pengakhiran dia baca Quran, pengakhiran dia sembahyang subuh. Selesai masalah. Yang dia dah selesai. Yang kita, wallahu a'lam. Sebelum dia meninggal seminggu, orang KL ni, perempuan, anak dara, belum kahwin, kena kanser. Dia kata, Ustaz, sebulan saya nak duduk di Al-Barakah Manjui. Saya nak mati sini, Ustaz. Saya nak mati, saya nak ibadat, saya nak duduk dalam bulan puasa, saya nak qiyam mulai setiap malam, saya nak tengok, saya nak buat ibadat. Silakan. Bila bagi nasi, makan satu suap, letak. Akak nak apa? Kami buat. Saya kata pada makcik-makcik pondok, apa yang dia nak makan, bagi makan. Dia tak larat sangat lah. Dia telefon, Ustaz, sahabat kita dalam wad. Ustaz, sahabat kita meninggal. Saya balik dari KL, uruskan jenazah dia. Pagi saya sampai, saya buka, tutup muka dia, saya letak balik tuan-tuan. Bila saya buka selendang dia tu, saya cepat-cepat saya letak balik. Kenapa Ustaz? Sebab saya tak pernah tengok mayat yang tersenyum macam tu punya cantik. Saya uruskan mayat, saya tak ingat berapa banyak saya urus mayat tuan-tuan. Tapi bila saya tengok yang tu, saya rasa dia masih hidup, duk senyum tuan-tuan, saya tak berani. Seolah-olah saya tengok orang hidup, saya tak berani tengok lama-lama. Ya Allah, manisnya muka dia, tersenyumnya wajah dia tuan-tuan. Kalaulah aku yang mati ni seronoknya, ya Allah. Tuan-tuan tahu, dia kanser tulang. Datang sembahyang jemaah naik wheelchair.
Setiap waktu tak tinggal. Kanser tulang kan, reput habis ni, tetap datang sembahyang. Kita bukan kanser, kita bukan lumpuh, kita sihat, badan kita kuat. Datanglah sembahyang berjemaah di masjid. Kita sihat, bangunlah sembahyang malam supaya Allah naikkan darjat kita. Saya tutup ceramah saya ni dengan ada benda yang Tuhan nak bagi, cuma kita ni rugi kalau kita tak perasan benda tu Allah nak bagi kat kita. Saya selalu cakap pada tuan-tuan masalah sakit saya. Orang selalu tanya saya, Ustaz dah 50 lebih, tapi Ustaz buat kerja macam orang muda. Saya buat kerja macam orang muda sebab saya nak tidur. Saya hanya tidur di dalam kereta. Jadi kalau saya orang KL jemput, saya datang. Yelah, orang bagi sagu hati, Ustaz datang. Tak bagi sagu hati pun saya datang. Sebab saya nak tidur. Orang jemput saya ke Pahang, jauh pun saya pergi. Sebab saya nak tidur. Saya dapat tidur dalam kereta saya tu 1 jam, 2 jam. Nikmat yang besar bagi saya. Sebab saya tak tidur malam lebih daripada 15 hari, bukan bulan, bukan 15 tahun. Saya dah buat rawatan macam-macam tuan-tuan untuk menidurkan saya. Doktor kata tak payahlah. Kalau awak sihat, awak tak jejas apa, awak boleh kerja, maknanya tidur tu tak ada masalah pada awak. Tuan-tuan, saya duduk macam ni, datang doktor so bagi tidur, tak tidur. Telan ubat tidur, tak tidur. Lama-lama saya terima satu hakikat. Sebenarnya Allah tak bagi saya tidur malam supaya saya bangun sembahyang malam, bertaubat pada Allah, bertaubat pada Allah, buat sembahyang banyak-banyak, Quran banyak-banyak. Saya terima benda tu. Saya tak pernah marah pada tidur, saya tak pernah maki pada tilam, tak pernah maki pada bantal, tak pernah maki, tak ada. Tetapi sayalah jadi orang yang paling bodoh. Kalau saya tak boleh tidur tapi saya tak bangun malam. Kalau saya jaga tengah malam, saya tak baca Quran, saya orang paling bodoh. Sebab Tuhan jadikan saya macam itu untuk saya sembahyang, mencari syurga, mati dengan baik. Jadi abang-abang pun saya rasa ada yang penyakit macam saya. Ada yang boleh tidur pukul 3 pagi terjaga, bangun terus. Jangan nak tidur juga mengantuk, jangan, pergi sembahyang, qada balik yang mana belum qada. Ada yang tengah-tengah malam mimpi, ya Allah, apa pula mimpi ni? Pergi tidur, tak payah, pergi sembahyang. Sembahyanglah tuan-tuan. Jadi saya ayat dua benda ni. Kalau kita yakin bahawa kita mati, jangan tinggalkan salat, jangan tinggalkan jamaah, jangan tinggalkan subuh, dan seboleh-bolehnya buatlah sembahyang malam. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa tuan-tuan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.